guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. So, akhirnya sekali lagi bersatu, khususnya pemuda bersatu ya, memberikan amaran kepada Parti PAS bahwa jawatan Perdana Menteri katanya adalah milik kekal kepada Muhyiddin Yassin daripada Parti Bersatu. Wow, inilah dia sahabat semua ya. Masih lagi mereka berebut, masih lagi mereka mempertahankan ya, apabila PAS mempertahankan dan mengatakan Muhyiddin tidak layak, tetapi Bersatu pula mengatakan jawatan itu kekal untuk dari Bersatu dan khususnya untuk Muhyiddin Yassin. Itu antara kenyataan mereka. Jadi sahabat semua, ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopod Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Sembari kita ikuti berita gempa hari ini. Dan sebelum saya teruskan berkaitan dengan perebutan jawatan Perdana Menteri ini di kalangan parti-parti yang ada dalam Perikatan Nasional, sekali lagi Mufti Perlis menyaman GISBH sebanyak 10 juta ringgit. Wow, wang besar. Kenapa? Apa sebabnya? Mari kita lihat kenyataan media ini. Muhammad Azri Zainul Abidin menfailkan saman fitnah itu di Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 1 Oktober yang lalu. Dan Mufti Perlis yaitu Muhammad Azri Zainul Abidin memfailkan saman 10 juta terhadap GISBS yaitu Global Ikhwan Service in Business Holding atas dakwaan menfitnahnya dalam satu sidang media pada Ogos yang lalu. Azri atau dikenali sebagai Dr. Maza selaku plaintiff memfailkan saman fitnah itu di Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 1 Oktober lalu menerusi Tuan Faizal Rahman & Co. dengan menamakan GISBH dan Timbalan Kota Pengarah Pentadbiran Zakat itu Mokhtar Tajuddin sebagai defendant pertama dan kedua. Dalam penyataan tuntutan diperoleh media hari ini, Azri mendakwa defendant pertama GISBH telah menerbitkan penyataan fitnah terhadap beliau melalui satu hantaran yang dibuat di akaun Facebook rasmi defendant pertama atas nama GISBH ya, beserta sebuah poster untuk tontonan umum. Plaintiff mendakwa sidang media yang diadakan pada 29 Ogos lalu antara lain membawa maksud bahwa plaintiff telah menfitnah GISBH dan menyebarkan penyataan palsu selain menimbulkan persepsi buruk mengenai syarikat berkenaan. Selain itu, Azri juga mendakwa defendant pertama telah menfitnahnya dengan menghantar satu notis tuntutan bertarikh 24 Ogos lalu menuntut beliau mengemukakan permohonan maaf dalam tempoh 7 hari bagi membersihkan nama GISBH. Plaintiff mendakwa notis tuntutan itu antaranya membawa maksud beliau telah menuduh defendant pertama tanpa usul periksa dan membuat dakwaan palsu terhadap GISBH. Beliau berkata hantaran fitnah itu telah mengaibkan, menjatuhkan maruah dan imej beliau sebagai seorang mufti, ahli akademik serta pendakwa di Malaysia. Dan beliau memohon defendant membayar ganti rugi teruk dan ganti rugi teladan sebanyak 10 juta ringgit. Ganti rugi am, kos faedah di samping ganti rugi lain yang difikirkan sesuai oleh mahkamah. Azri juga memohon supaya defendant membuat draft permohonan maaf kepadanya dalam tempoh 14 hari dari tarikh penghakiman dan menerbitkan draft terbabit antaranya dalam Akhbar Utusan Malaysia, Sinar Harian, Berita Harian, New Street Times, dan Facebook defendant secara bertulis selama 30 hari. Beliau turut memohon defendant memadam penyataan-penyataan fitnah itu daripada semua laman sesawang dan media sosial termasuklah Facebook, Twitter, Blogspot, TikTok, dan Instagram di bawah kawalan defendant. 10 Oktober yang lalu, Azri menyaman seorang pemilik akaun Facebook dan dakwaan menerbitkan beberapa pernyataan fitnah yang mengaitkannya dengan GISBH. Jadi itu antara perkembangan terkini sahabat semua. Ya, Mufti Perlis menyaman GISBH karena dikatakan menfitnah beliau, membuat kenyataan-kenyataan berbau fitnah dan sebagainya. Sedangkan hari ini kita boleh lihat bahwa apa yang dikatakan oleh Mufti Perlis itu adalah benar belaka. Kenapa saya katakan benar sahabat semua? Kerana beberapa buah negeri telah pun mengisytiharkan bahwa GISBH ini ajaran satu pergerakan ya yang yang ajaran sesat ya, lari daripada akidah Islam dan sebagainya. Itu antara kenyataan daripada beberapa negeri, termasuklah pemimpin-pemimpin CEO mereka telah didakwa ya di dalam isu ini. Itu antara perkara yang berlaku. Alright, perkara kedua,
berkaitan dengan perebutan jawatan Perdana Menteri di kalangan parti PAS dan juga Bersatu. Kalau sebelum ini saya katakan sahabat semua, PAS menyatakan Muhyiddin tidak layak, tetapi Bersatu tetap mahu untuk Muhyiddin diangkat menjadi poster boy ataupun calon Perdana Menteri. Jadi biar Muhyiddin jadi komander tertinggi Perikatan Nasional ke Putrajaya, itu antara kata-kata pemimpin pemuda daripada Parti Bersatu, iaitu Hilman Idam berkata, Muhyiddin telah membuktikan kemampuannya apabila menarajui negara dalam suasana mencabar susulan penularan COVID-19. Benarkah? Yang saya tahu ketika itu rakyat hidup sengsara, menderita dan sebagainya. Ramai juga rakyat Malaysia yang mengakhiri hidup mereka kerana tekanan, hilang punca pendapatan, pekerjaan dan sebagainya. Dikurung di dalam rumah, parlimen ditutup. Adakah itu yang cuba dinyatakan oleh Pemuda Bersatu ini, bahwa Muhyiddin Yassin berjaya ketika mereka mentadbir kerajaan? Bagi saya sahabat semua, itu adalah satu penyataan yang paling tidak rasional. Jadi Pemuda Bersatu mencadangkan Muhyiddin Yassin terus menjadi komander Perikatan Nasional dalam usaha gabungan itu untuk menawan Putrajaya pada PRU yang ke-16. Cadangan itu menyusul selepas 2 suara daripada pemimpin Perikatan Nasional supaya kedudukan Muhyiddin sebagai pengurusi dan poster boy atau calon Perdana Menteri dibincangkan. Ketuanya, Hilman Idam berkata, Muhyiddin telah membuktikan kemampuannya apabila menarajui negara dalam suasana mencabar susulan penularan COVID-19 ketika mereka menjadi kerajaan. Dan yang saya ingat sekali lagi, ketika menjadi kerajaan apa yang berlaku? Rakyat terpaksa mengangkat bendera putih, sahabat-sahabat semua. Jadi kita mau Muhyiddin katanya menjadi Supreme Commander untuk PN dan Bersatu. Setuju atau tidak? Soalnya katanya disambut tepukan gemuruh perwakilan ketika menyampaikan ucapan dasar Ketua Pemuda Bersatu Hempena Perhimpunan Agung tahunan 2024. Kalau setuju Tan Sri Muhyiddin adalah komander katanya, dan Ahmad adalah laskarnya, kita akan berjuang bawa obor Bersatu dan Perikatan Nasional. Itu antara kata-kata daripada Ketua Pemuda Bersatu yang baru ini. Jadi Muhyiddin dan beberapa pemimpin Bersatu menghadiri persidangan Pemuda Bersatu itu. Minggu lalu beberapa pemimpin Perikatan Nasional, antaranya Naib Presiden Bersatu Faizal Azumu, Marsidul Ampas dan Presiden Gerakan Dominic Lau saling berbalas kenyataan berhubung isu pengurusi PN dan juga calon Perdana Menteri untuk PRU. Marsidul Am dan beberapa pimpinan PAS mengatakan Muhyiddin tidak layak. Yang layak untuk jadi calon Perdana Menteri adalah Menteri Besar Terengganu. Antara calon lain Sanusi, antara calon lain juga Presiden mereka sendiri, Hadi Awang. Itu antara kenyataan mereka. Tapi dalam masa yang sama kita boleh nampak Presiden Gerakan Dominic Lau menempelak Parti PAS mengatakan Muhyiddin adalah calon untuk Perdana Menteri. Faizal Azumu juga membuat kenyataan Muhyiddin adalah calon Perdana Menteri. PAS cakap tidak. Jadi Faizal dan Lau mempertahankan Muhyiddin, manakala Hashim menegaskan PAS lebih layak memimpin kerana wakil rakyatnya paling ramai di parlimen serta mempunyai jentera akar umbi yang kuat selain mendesak perbincangan mengenainya diadakan. Jadi terdahulu Hilman dalam sidang media mengumumkan pelantikan bekas pegawai khas Zuraida Kamarudin, Muhammad Haris Idaham Abdul Rashid sebagai ketua penerangan sayap itu. Turut dilantik Muhammad Fasim Muhammad Farid dan Nur Zahid Rahim masing-masing sebagai penolong setiausaha dan juga penolong bendahari. Jadi itu antara apa yang berlaku di dalam Parti Bersatu ini, sahabat-sahabat semua, yang juga Parti PAS yang kita lihat saring berbalas serangan mengatakan bahawa mereka lebih hebat, PAS hebat. Kerana itu katanya PAS harus adalah calon Perdana Menteri adalah daripada parti mereka. Manakala berbeza pula pandangan daripada pemimpin-pemimpin Bersatu, katanya hanya Muhyiddin yang layak diangkat menjadi Perdana Menteri. Ini antara mereka lah, itu bukan kata rakyat. Rakyat Malaysia pula mengatakan tiada satu pun calon daripada PAS dan Bersatu yang layak menjadi Perdana Menteri. Kerana kita sudah tahu bila mana mereka menjadi kerajaan selama 33 bulan, negara kita hancur sehancur-hancurnya. Ekonomi kita jatuh merudum, pelabur lari, nilai ringgit jatuh. Apalagi pengangguran yang begitu hebat berlaku dalam negara kita, sahabat-sahabat semua. Hari ini negara berada pada landasan yang tepat. Itu juga adalah pengakuan daripada mantan yang di Pertuan Agong sebelum ini. Katanya negara kita berada pada landasan yang tepat. Adakah anda setuju atau tidak, sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen.
Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tak apa pun keanggap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian daripada Alright Nopo Channel, kita berjumpa lagi. Bye-bye.